Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, yang saya kasihi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang diraikan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, datuk-datuk, dating-dating. Kuliah diadakan pada hujung minggu sahaja dulu kan, buat sementara ini, kerana beberapa kekangan, halangan sebagainya lah. Kita sebagai para jemaah, kita pun faham, kerana dalam tempoh PKP baru-baru ni, boleh dikatakan hampir semua yang terkesan dan terjejas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun pakat seru jugalah para jemaah kita yang khusus berada di sini, kita pakat bantu balik masjid kita, surau kita, institusi agama kita, institusi badan-badan amal kebaikan yang buat kerja-kerja kebajikan ni. Kita orang Islam lah pakat bantu, pakat tolong, insya-Allah. Mudah-mudahan kembali semarak nanti, insya-Allah. Jadi kebiasaan kita pada saya nak kongsikan satu doa di antara banyak-banyak doa yang dibaca oleh Tuan Imam kita tadi. Sebagaimana yang saya sebut dalam jemputan sebelum daripada ni, disebabkan saya kat sini tidak ada jadual tetap, sekadar mengisi kekosongan jadual tuan-tuan guru kita yang tidak dapat hadir kerana keuzuran dan sebagainya. Jadi tidak ada bicara yang khusus. Cumanya kita akan ambil kesempatan untuk merenungi beberapa perkara daripada semasa. Dan pada pagi ni saya nak sentuh kepada para jemaah sekalian, dalam banyak-banyak doa yang dibaca oleh Tuan Imam kita tadi, ada satu doa yang kita boleh kongsikan pagi ni dan kita boleh ambil manfaat bersama, insya-Allah. Bagi seorang imam, memang kita orang awam biasa. Jadi poin dia saya nak sebut, kalau imam, kalau ustaz, dia baca habis segala doa yang dia hafal, panjanglah jadi dia. Pasal dia ni banyak apa doa. Doa tu, doa ni. Jadi seorang imam, seorang ustaz yang faqih, maka bila dia berdoa, dia kira ambil qada pertengahan. Macam Tuan Imam kita baca tadilah, tidak pendek sangat, tidak terlalu panjang sangat. Bila berdoa, maaflah saya sebut kerana saya pun pengalaman kuliah di surau masjid juga, dan duk bersembang dengan AJK, bersembang dengan jemaah masjid surau. Kadang-kadang dia orang ni cerita pada saya, dia kata kalau kawan dia panjang doa kan,
Dia doa tu, dia doa ni, doa sampai orang yang berdoa ni tak ada. Jadi kaedahnya qadar pertengahan. Nak baca doa panjang tu baca sendiri ketika kita berdoa seorang-seorang. Kaedah amalan agama ni bila kita buat ramai-ramai, kita kena ambil kadar sederhana. Tapi kalau kita seorang-seorang tak apa kita panjang. Semua nak buat dia. Kebetulan malam tu tidak ada kuliah maghrib. Dan kita semayang sunat ba'diyah tu kita dah niat dah. Semayang sunat tu kita nak baca panjang kerana kita nak mengulang hafalan Quran yang kita duk hafal. Kita nak ulang hafalan Quran yang kita hafal tu di mana? Dalam solat sunat tu. Jadi kita Allahu Akbar kita semayang. Dalam pada kita semayang, tiba-tiba ada orang mari. Boleh jadi dia lewat kan. Jadi bila dia lewat, dia masuk dalam masjid, dia tengok ramai orang duk semayang sunat ba'diyah ni. Orang ni dia pilih siapa yang pakai jubah ada janggut dia nak ikut pun bukan sembarangan orang juga. Kalau nampak orang yang pakai baju gambar tengkorak kat depan, pakai seluar jing, dia nak ikut jadi makmum. Dia pilih orang juga. Dia tengok siapa pakai jubah, nampak janggut, dia tengok kita hak macam tu. Kita pula nak hafal Quran, nak ulang. Dia pun mari ikut belakang kita sebelah. Kata dengan ulama, kalau kita semayang sunat, kita niat nak baca panjang, sedangkan orang nak ikut kita ni, maka bila orang takbir sebelah kita, dia mari duduk. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami, sabarkanlah hati-hati kami, ala dinika wa ala ta'atik, di atas agama kamu dan di atas taat pada kamu. Satu doa yang cukup baik, doa yang diajar sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini kata para ulama, tuan-tuan para jemaah sekalian, adalah satu doa yang kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala beri kepada kita ketetapan hati melaksanakan urusan taat dalam agama. Dalam hidup manusia ni biasa berlaku kitaran dalam hidup manusia ni 4 benda hari-hari. Sehari-hari ni, tiap-tiap hari ni biasa 4 benda ni senantiasa duk berkisar dalam hidup manusia. Dia panggil nikmat. Yang kedua dia panggil musibah. Sama kita tidur semalam lebih kurang pukul 10, pukul 11 malam, kita tidur dalam keadaan kita sehat. Kita tidur dalam keadaan kita masih lagi bernafas. Dan kita pun tidur, kita tutup malam tadi kita baca bismikallahumma ahya wa amut, kita pun tidur. Tidur tengah tidur tu bunyi macam suara suara macam tu. Rupa-rupanya tengah nazak waktu tu. Tapi isteri duk sangka kan suami ni bermimpi. Kerana ada waktu kita mimpi ni kita bercakap. Orang lelaki ni dia suka bermimpi. Kadang-kadang mimpi nak kahwin lagi pun ada juga. Kena hati-hati sikit kita orang lelaki ni kalau nak mimpi kahwin lagi, kena hati-hati. Jangan keluar kat mulut. Ini duk mimpi duk sebut sah sudah. Jadi isterinya sangka suami ni mimpi. Sekitar pukul 3 dia bangun subuh, dia kejut suami dia dah meninggal dah. Masa tu dia kata wajah suami tu dah biru dah. Kemudian dah berlaku macam tu, tak pernah berlaku dalam hidup, panik lah. Telefon saudara, panggil ambulan apa, mengesahkan memang mati meninggal waktu tidur. Saya biasa sebut kisah macam tu, saya biasa sebut begini. Malam tadi kita masih lagi tidur dekat rumah kita. Malam ni boleh jadi tidur dalam lubang kubur dah.
Sebab jenazah ni urus. Kerana tuntutan agama untuk mempercepatkan urusan jenazah adalah, ataupun lepas maghrib solat jenazah, malam tu tidur dekat lubang kubur dah lah. Walaupun jenazah ni malam tadi dia tidur lagi di rumah dia. Manusia ni ada 4 benda yang duk berkisar hari-hari. Sama ada taat, nikmat, musibah, taat, maksiat. Dan nak buat taat pada Allah ni dia bukan senang. Kerana manusia tersendiri, sifat manusia secara fitrah, Allah musuh pada manusia. Dalam satu hadis Nabi, dalam 5 musuh ni 3 dapat dilihat dengan mata kasar dan 2 tak dapat dilihat oleh mata kasar. Yang pertama kata Nabi kata musuh bagi orang yang senantiasa memerangi dia. Musuh orang beriman. Musuh, dia panggil musuh dalam selimut. Yang ketiga kata Nabi, sesama orang beriman yang berhasad dengki kepada orang beriman. Dia orang beriman juga, orang Islam juga, tapi berhasad dengki. Berlaku sihir, menyihir lah, macam-macam. Kerana apa? Kerana mencari peluang nak menjerumuskan orang beriman ke lembah kekufuran. Dalam 5 musuh ni, 3 dapat tengok dengan mata kasar. Orang kafir, orang munafik, sama-sama orang beriman yang dengki dengan kita, ni dapat tengok dengan mata kasar. Tapi ada 2 musuh yang tak nampak dengan mata kasar. Nama dia hawa nafsu, dan yang kedua syaitan. Ni tak nampak dengan mata kasar. Saya nak tanya jemaah kita lah, pada hanya kita, kalau kita nak berlawan dengan musuh, nak berdepan dengan musuh, mana lebih senang bagi kita? Lawan dengan musuh yang kita dapat tengok, ataupun lawan dengan musuh yang mata tak nampak tengok? Mana lagi senang? Pada adanya senang lawan dengan musuh yang dapat tengok. Pasal kita dapat tengok dia. Apa tindakan dia? Dia pegang pedang ke? Dia pegang pistol ke? Dia nak terajang kita ke? Kita nampak tengok. Ni ada musuh yang tak dapat tengok, hawa nafsu. Yang ada pada pagi ni termasuk dengan saya, masing-masing ada hawa nafsu laku. Dan yang ada pada pagi ni masing-masing ada syaitan berlaku. Dan syaitan itu diistilahkan di dalam Quran yang duk ikut manusia daripada sejak manusia lahir sampai manusia mati. Syaitan itu diistilahkan di dalam Quran, nama istilahnya qarin. Setiap orang yang ada pada pagi ni ada satu qarin belaka. Termasuk dalam hadis yang sahih, Rasulullah pun bagi tahu kata Nabi pun ada qarin juga. Cuma Nabi kata Allah Ta'ala membantu aku. Qarin yang ada bersama dengan aku masuk Islam, maka dia tidak mendorong aku untuk buat benda-benda jahat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah membantu aku. Adapun qarin manusia biasa ni, qarin yang kafir, yang senantiasa berdamping dengan manusia, inilah yang duk bisik pada manusia supaya buat benda-benda jahat. Setiap orang ada satu qarin. Jangan pula yang ada pada pagi ni bagi tahu, Ustaz, saya ada 3 qarin. Sudah. Kalau yang kata ada 3 tu, 2 lagi boleh jadi hantu raya tu. Ini musuh orang beriman. Bila ada musuh, bermaksud orang beriman bila nak buat taat pada Allah bukan senang, kerana ada cabaran. Nak bangkit semayang subuh, Allah, tambah-tambah sekarang ni subuh awal. Saya pun pada hadut, bukannya jauh saya tinggal dekat Simpan 3 tu je, tapi sampai tadi pun masbuk juga.
Nasib baik kuliah dekat-dekat. Semalam kuliah subuh di Surau Al-Kahfi, pinggiran Batu Cave. Dekat tak apa. Dulu-dulu beberapa tahun lepas saya ada kuliah subuh di Shah Alam. Ada kuliah subuh di Kajang. Kalau subuh pukul 5.40, kalau saya terjaga daripada tidur pukul 5.30, kira ma'as-salamah lah kuliah tu. Ma'as-salamah ni faham tak? Ma'as-salamah ni pasal Gombak nak pergi Kajang, bayang berapa minit. Gombak nak pergi Shah Alam, bayang berapa minit. Ni kira dekat ni. Maknanya cabaran lah. Sebelum daripada ni subuh 6.10 kita okey lagi lah. Tak, makna lewat sikit. Sekarang ni 5.50 kan, lebih kurang 5.50. Subuh sekitar 5, makna awal. Cabaran. Tapi orang yang dah biasa, dia mujahadah lawan nafsu dia. Nafsu kalau ikut nafsu malah. Buat apa nak mari masjid, tambah-tambah pula sekarang ni melibatkan nak kena scan suhu lah, nak kena tulis nama lah, bawa sejadah lah, bawa face mask lah. Banyak perkara. Bawa sekali terlupa face mask, AJK tak bagi masuk, nangis dia. Terlupa face mask. Sebab SOP. Dan kalau kita tengok, ni saya keluar tajuk sikit-sikit lah. Kalau kita tengok, dan dengan meningkatnya kes sekarang yang ada sekitar ni, macam kita kata Selangor, Kedah, Sabah, banyak kes ni, di antara frontliner yang ikut dan patuh SOP yang paling hebat adalah jemaah masjid, jemaah surau. Setuju ke tidak? Antara yang terkehadapan yang jaga SOP. Kalau kita tengok tempat-tempat lain, banyak dah yang ada sedikit lah tempat pelancongan. Pasal kita pun barangkali kita nampaklah hikmah Jabatan Agama kerana tak nak wujud kluster masjid. Kok bila jadi kluster masjid ni timbul fitnah dan sebagainya. Tapi sehari dua yang berlaku, beberapa masjid surau di Selangor yang ditutup kerana jangkitan daripada luar. Macam contoh masjid dekat airport yang ditutup kerana ada jemaah solat Jumaat yang positif. Banyak kes-kes yang datang pula ni, banyaknya datang selepas mereka balik daripada Sabah. Itu hakikat yang tak boleh nafi. Saya bukan cakap tentang apa-apa, tidak. Hakikat tak boleh nafi. Boleh tengok kenyataan KKM sendiri. Baik, poin kita balik semula. Poin nak sebut adalah bukan senang nak buat taat pada Allah. Sekali boleh buat taat pada Allah, kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa pada Allah, minta dengan Allah. Taat yang kita buat pada Allah ini, Allah beri buat ni kekal sampai bila-bila. Sebab nak buat taat, dia mesti ada hidayah dan taufik daripada Allah. Allah Ta'ala pilih dalam kalangan hamba dia siapa yang dia nak beri taufik hidayah. Kita biasa dengar imam kita khutbah kan. Kalau macam kita hak khutbah jaiz ni, kerana memang ikut teks jaiz dah. Alhamdulillahil qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Khutbah 2 hari lepas kan, bab selawat pada Nabi, betul ke tidak? Kau tak ingat dah? Hamba pun tak ingat juga tu. Biasa khutbah jaiz bunyi lagu tu lah. Pasal saya pun ada ketika baca khutbah juga. Alhamdulillahil qail, kemudian baca sepotong ayat Quran. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada waktu khatib kita berkhutbah alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Turut-turut man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah.
siapa-siapa yang diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan disesatkan oleh Allah. Siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak diberi hidayah oleh Allah. Itu khutbah tu adalah merupakan sebahagian daripada ucapan kalau Rasulullah berkhutbah dengan mengatakan demikian. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk pada dia, dia tidak disesatkan oleh Tuhan. Jadi bila boleh buat taat pada Allah, maknanya orang tu berada dalam keadaan dapat hidayah, petunjuk pada Allah. Maka kita diajar oleh Nabi minta pada Allah supaya Allah Ta'ala beri kepada kita ni istiqamah melaksanakan ketaatan ni. Sebab hati manusia ni boleh berubah. Sekejap dia kata A, sekejap dia kata B, sekejap dia nak pergi belah sana, sekejap dia nak pergi belah sini. Hati manusia, nama dah qalbu. Nabi mengajarkan kepada kita, bila mana kita nak minta pada Allah, di sana kata para ulama, dalam bab minta pada Allah supaya Allah beri kita kekal buat taat ni, di sana kata para ulama ada dua doa yang sama-sama kita boleh amal, kita boleh praktik. Satu daripadanya yang saya baca tadi, yang dibaca oleh tuan imam kita tadi. Mudah-mudahan berkat imam kita baca diaminkan oleh jemaah. Ada ramai-ramai ni, dan yang ada ramai-ramai ni, ada yang muda, ada yang berusia, ada yang sehat, ada yang sedikit uzur, ada yang Allah Ta'ala beri macam-macam ujian. Allah angkat doa kita pagi ni, insya-Allah. Berkat doa ramai-ramai, berkat berjemaah. Itu satu hak imam baca, amin amin. Cuma amin tu biar sedarlah, jangan amin tu mata tertidur pula. Yang kedua, doa yang disebut di dalam Quran. Doa yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang disebut dalam Quran. Dua doa ni adalah doa yang Nabi ajar supaya kita orang beriman melazimi baca dalam hidup kita, supaya Allah Ta'ala senantiasa jaga kita, pelihara kita. Bimbang kita bimbang, ada perasaan takut, bimbang. Pagi ni duduk dalam masjid lagi, takut-takut bulan depan bukan duduk dalam masjid dah kita, duduk tempat lain dah pula. Takut-takut hari ni masih lagi duduk dengar kuliah, duduk bersungguh mengaji. Takut-takut tahun depan tak minat dah kuliah ni. Minat kau berdikir barat pula, minat kau menyanyi pula, minat kau konsert pula. Ramai ada orang yang dalam hidup dia ni dia kira minat hiburan lah. Kalau tak boleh berdikir, tak boleh berjoget, tak boleh menyanyi, tak sedap duduk dia. Kalau berzikir panas, ilahana ya rabbana subhanallah subhanallah, oh panas lalu. Kalau berzikir panas, kalau berdikir, kalau berjoget, kalau menyanyi segar dia. Kita tak nak macam tu. Kita nak ajar nafsu kita supaya tunduk, supaya taat kepada majlis-majlis zikir pada Allah. Duduk dalam majlis ilmu tenang, rasa seronok, nikmat. Dalam keadaan suasana ada aircon pula, rasa sejuk, nyaman, nikmat. Nikmat lagi, boleh bersandar kat tiang pula, lagi nikmat. Boleh bersandar kat dia ni, oh lagi nikmat Kita nak ajar pada hati kita supaya majlis-majlis yang bawa kepada zikrullah, majlis selawat,
majlis tilawah Quran, hak tu yang menjadi, orang kata apa, menjadi booster tenaga kepada badan kita. Jadi dua doa yang diajar oleh Nabi, satu doa daripada Quran, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan engkau selewengkan qulubana, hati-hati kami, ba'da iz hadaitana, selepas daripada engkau beri hidayah pada kami, ba'da iz hadaitana wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kami daripada sisi engkau, kurniakan rahmat pada kami, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah Tuhan al-wahhab, yang maha mengurniakan, yang maha memberi. Wahhab nama Allah. Satu. Kemudian yang kedua yang dibaca oleh imam kita, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Maknanya hati manusia ni dalam genggaman tangan Allah. Allah Ta'ala boleh balik mana-mana yang dia kehendaki. Sabbit qulubana. Qulubana ni kalimah jamak. Bila baca doa tu ramai-ramai. Tapi kalau kita nak baca doa untuk seorang, kita tukarlah. Sabbit qulubana, tukar kepada sabbit qalbi. Sebutan yang tepat, yang betulnya adalah qalbi, huruf qaf. Qaf titik dua tu, qalbi. Jadi daripada depan lagi kita sebut betul, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, huruf qaf. Kenapa saya sebut demikian? Kerana ejaan Arab ni bila terjemah kepada Melayu, bila terjemah Melayu dia tak terjemah qalbu, dia terjemah kalbu. Perkataan qalbu tu dia tak terjemah qalbu, dia terjemah kalbu. Kalbu jadi dia biasa eja dalam bahasa Melayu eja dengan huruf K, kalbu. Syair dia yang kita dengar tu sangat menusuk ke dalam kalbu kita. Orang cakap macam tu. Kalbu, kalau dalam bahasa Arab, kalbu makna dia lain, qalbu makna dia lain. Kalau qalbu maknanya hati dengan qaf. Tapi kalau kalbu dengan huruf kaf, makna dia jadi anjing pula. Kalbung, anjing dalam bahasa Arab. Ada setengah orang dia baca doa sebab dia bertukar di antara qaf dengan kaf. Dia baca Allahumma ya muqallibal qulub. Muqallibah, salah muqallibah, muqallibal qulub. Kaf dengan qaf kan? Sabit kalbi. Dia kata sabit kalbi. Orang sabit qalbi. Jadi kalau dia sebut dengan kaf, jadi maknanya ya Allah muqallibal qulub, sabit kalbi, tetapkanlah hati aku di atas agama masuk neraka. Itu makna nak kena hati-hati. Itu dari segi kesilapan lah. Tapi dari segi makna, kita orang awam ni, saya pun faham, tahu kita niatnya kita nak minta yang baik-baik pada Allah. Cuma kadang-kadang ni tersilap baca tu atas kelemahan kita orang awam, kita minta Allah Ta'ala maaflah. Tapi kalau di sana ada usaha untuk kita baiki dulu. Kita usaha belajar biar betul dulu. Jadi yang betulnya qalbu, bukan kalbu. Saya buat contoh. Salah satu daripada nama Allah Qadir. Ya Qadir, salah satu daripada nama Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Qadir salah satu daripada nama Allah. Bila pakar pada manusia, tambah perkataan abdun kat depan, jadi Abdul Qadir.
Cuma bila eja Melayu dia tak eja Abdul Qadir, dia eja Abdul jadi Kadir. Mana Haji Kadir dia panggil Ka, bukan dengan Ko. Sepatutnya mana Haji Qadir. Tapi orang Melayu mana Haji Kadir. Satu. Yang kedua, salah satu daripada nama Allah Ya Ghaniyun. Ghaniyun maknanya kaya. Ya Ghani maknanya Allah yang maha kaya. Bila dipakai pada manusia pakai, manusia sebut Abdul Ghani, tapi dia tak baca Abdul Ghani, dia sebut dengan Abdul Ghani. Dia je GHA kan. Kok ada nama Haji Ghani, tak tahu pagi ni. Kalau ada nama berkenaan minta maaf lah. Tapi hak nak sebut dari segi sebutan hak asalnya Abdul Ghani, hamba kepada si kaya. Kaya tu Allah. Abdul Qadir, hamba kepada yang kuasa. Yang kuasa tu Allah. Sama juga kenapa saya sebut? Kerana saya biasa dengar orang baca ni dia sebut sabit kalbi. Salah. Bukan sabit kalbi. Sabit qalbi. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia dalam genggaman kuasa Allah, kita minta sabit qulubana ala dinika, bagi tetaplah hati kami di atas agama Engkau. Maknanya kita minta pada Allah supaya hati kita ni bila kita dah seronok dengan amalan agama, kehidupan beragama, jatuh cinta kita pada agama, amalan-amalan agama, kita minta supaya Allah bagi tetap. Bagi seronok kita dengan amalan agama. Boleh pakai jubah, boleh simpan janggut, boleh pakai serban, boleh beramal dengan amalan sunnah. Kita rasa seronok buat macam tu. Itulah amalan agama. Kalau orang tanya kita, kenapa kamu beramal macam ni? Inilah amalan agama kami. Kamu ikut siapa? Kami ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang boleh memalingkan kami daripada kecintaan kami beramal dengan amalan agama ni. Sebab apa? Sebab hati kita dah mula timbul cinta, dah mula timbul sayang, dah mula timbul rindu. Tapi kita nak bagi kekal benda ni. Itu yang kita minta pada Allah tu. Wa ala ta'atik, dan di atas taat pada Engkau. Sifat orang awam biasa tuan-tuan, sebagai penggulungan, sebagai kesimpulan, sifat orang awam biasa macam kita ni, peringkat nafsu yang turun naik. Ada masa Yazid dia bertambah, ada masa Yangkus, ada masa dia turun. Kadang-kadang kita ni rajin buat taat, kadang-kadang kita juga terjebak dengan maksiat. Kadang-kadang mata kita ni terpandang benda-benda yang bukan-bukan. Kadang-kadang lidah kita ni bercakap, bersembang yang bukan-bukan. Kadang-kadang hati, fikiran kita ni berfikir benda yang bukan-bukan. Maka yang sedikit kelalaian, kealpaan, kita kata atas dasar sifat lemah kita sebagai manusia biasa, kita beristighfar dan lazimi taubatlah pada Allah. Moga-moga maksiat-maksiat yang kita buat, sama ada sengaja tak sengaja, sama ada terang-terang sembunyi-sembunyi, moga-moga amalan-amalan maksiat itu tidak menjadi penghalang kepada Allah untuk senantiasa beri hidayah pada kita. Kita cuma bimbang, takut manusia ini bila manusia mula buat maksiat, lama-lama manusia rasa seronok dengan maksiat. Bila dia seronok dengan maksiat, hati dia dihijab oleh Allah, maka dia semakin jauh daripada hidayah Allah. Maka lantaran disebab benda tu, kita juga lain daripada amal kita. Kita buat, kita minta supaya Allah beri istiqamah. Juga kita sulami dengan doa. Dan pagi ni saya kongsi kepada jemaah di sini
dua doa yang kita boleh jadikan sebagai amalan untuk kita praktik sama-sama. Akhir sekali sebelum tutup kuliah, boleh ke tidak kita baca doa ni ramai-ramai? Mudah-mudahan ada barakah lah. Pasal kita duk cakap pasal doa ni, kita baca ramai-ramai. Saya baca, tuan-tuan ikut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar tu sahaja tuan-tuan para jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Mohon maaf terkasar bahasa terlebih bicara. Panjang umur ada rezeki, kita jumpa kembali dalam kuliah-kuliah yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.